Apa? Jepun nak lepaskan air berradioaktif daripada loji nuklear. Korang ingat tak Fukushima yang kena tsunami pada tahun 2011 tu? Pak Ayah baca Jepun nak keluarkan air, nak buang ke lautan Pasifik. Apa ni, macam tak masuk akal aja. Betul ke? Kenapa Jepun ni keras kepala sangat? Apa reaksi daripada negara-negara, terutama jirannya? Dan apakah impaknya kepada makanan hidupan laut di lautan Pasifik? Dan juga kepada kita yang makan hidupan laut ni lah, the food chain tu. Okey, nak tahu? Teruskan menonton video ni sampai ke hujung. Pada 24 Ogos 2023, Tokyo Electric tuan punya kepada loji nuklear Fukushima yang dilanda tsunami pada 2011 akan melepaskan air ke dalam lautan Pasifik, walaupun mendapat tentangan daripada kerajaan, negara jiran, NGO dan juga nelayan di seluruh lautan Pasifik. Sumber Reuters 22 hari bulan Ogos tahun 23. Sejarah loji nuklear Fukushima Daiichi. Fukushima dilanda tsunami pada 11 hari bulan Mac 2011, yakni 12 tahun sebelum ni, akibat daripada gempa bumi Tohoku yang merupakan gempa bumi yang paling kuat di dalam sejarah Jepun. Gempa bumi telah menyebabkan badai setinggi 14 meter. Bayangkan tuan-tuan, 14 meter melanda loji tersebut, merosakkan generator diesel, mengakibatkan keputusan sumber elektrik pada seluruh loji. Kesannya, apa kesannya tuan-tuan? Kesannya ialah kerosakan pada tahap 7 International Event Nuclear ataupun skala antarabangsa kejadian nuklear. Ini bersamaan dengan Chernobyl di Rusia, sekarang ni di Ukraine, asalnya Rusia. Yang perlu diambil perhatian ialah pada waktu kejadian 18,000 terabecquerel bahan radioaktif cesium-137 telah terlepas ke lautan Pasifik. Selepas kejadian pun, pada tahun 2013, 30 gigabecquerel cesium-137 mengalir ke laut setiap hari. Apakah becquerel ini? Becquerel adalah unit ukuran tahap radioaktif. Kenapa air itu perlu dilepaskan? Ini menjadi tanda tanya. Sejak kemalangan 1.34 juta tan metrik air, ini bersamaan dengan 500 kolam Olimpik, telah terkumpul. Pihak loji menyediakan tangki untuk menyimpan air ini, sehingga kan sekarang ini mereka sudah kehabisan tangki untuk menyimpan air ini. Sebab itu dia membuat keputusan untuk melepaskan air secara perlahan-lahan, mengambil masa 30 tahun. Menurut sumber kerajaan Jepun, air yang akan dilepaskan itu mengandungi 190 becquerel tritium bagi setiap 1 liter, jauh di bawah paras standard air minum yang ditetapkan oleh WHO, iaitu 10,000. Tadi kita kata 190 berbanding dengan 10,000 becquerel bagi setiap liter air minuman. Sumber BBC menyatakan selain tritium, ada juga karbon 14 yang juga merupakan bahan radioaktif. Kerajaan Jepun berkata ia sudah mendapat lampu hijau dari Agensi Antarabangsa Tenaga Atom, iaitu IAEA, International Atomic Energy Agency, di bawah UN, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Bila dia dapat green light ni? Pada bulan Julai tahun ini, 2023. Jepun menegaskan impaknya kepada manusia adalah negligible. Pelan untuk melepaskan air ini dirancang 2 tahun dulu. Menurut Tokyo Electric, semua bahan radioaktif akan ditapis terlebih dahulu kecuali tritium. Kerana apa? Kerana ia susah untuk ditapis.
Sebaliknya, ia hanya boleh dilarutkan di dalam air yang banyak, yakni air laut, air lautan Pasifik. Menurutnya lagi, semua loji nuklear di seluruh dunia melakukan perkara yang sama. Cuma kenapa ia tidak mendapat perhatian media massa? Kerana loji-loji itu semuanya berada dalam keadaan yang baik. Fukushima ni dia dalam keadaan yang rosak. Apa kata negara lain? Negara jiran yang biasanya yang akan marah. Pertama, negara China. Jurucakap China melabelkan putusan ini sebagai sangat mementingkan diri sendiri. Dan Pak Yang Petik ada lagi satu quotation oleh kerajaan China, ialah Jepun menganggap lautan Pasifik ni sebagai tempat pembuangan Jepun. China sangat bimbang dan telah memfailkan komplain secara rasmi. Dan menurut jurucakapnya, China akan mengambil semua langkah bagi memastikan keselamatan alam sekitar, makanan serta kesejahteraan rakyatnya, public health. Apa dia akan buat? Ini tidak dihuraikan oleh jurucakap itu. Sebab itulah kalau kita nampak kerajaan China ni dia opaque sikit, opaque. Dari segi dia banyak berahsia berbanding dengan kerajaan Jepun atau kerajaan barat seperti Sweden ataupun USA ataupun UK. CEO Hong Kong melabel perbuatan ini sebagai tidak bertanggungjawab. Hong Kong akan serta-merta bertindak menghalang import makanan daripada laut, terutama dari daerah Tokyo dan Fukushima. Ambil perhatian tuan, dia cakap Tokyo dan Fukushima, dia cakap seluruh Jepun. Jurucakap Korea Selatan, okey, kita kena faham dari segi ni dari segi politik, Korea Selatan dan Jepun adalah allies kepada Amerika. Jadi tak boleh nak hantam sangat kan. So Korea Selatan kata apa? Dia memahami konsep sains di sebalik tindakan ini, tetapi Korea tidak bersetuju dengan tindakan Jepun. Nelayan di sekeliling lautan Pasifik termasuk nelayan Jepun telah memfailkan komplain, menyatakan kebimbangan mereka bahawa kejadian ini akan merosakkan mata pencarian, akan menjejas pendapatan mereka. Kerana apa tuan-tuan? Kerana seluruh dunia akan mengambil tindakan terhadap ekspor makanan laut Jepun. Bukan saja Jepun, mungkin China. Yang berkaitan lagi siapa? Taiwan, Korea, Hong Kong dan mungkin sampai ke Vietnam. Baik, apa kata expert lain? Profesor Jim Smith yang mengajar sains alam sekitar di Universiti Portsmouth, England. Pak Yang ingat sangat Portsmouth ni sebagai sebuah bandaraya di tepi pantai di selatan England. Cantiklah. So apa kata Profesor Jim Smith ni? Dia kata selagi pelepasan air itu dibuat menurut jadual. Jadualnya apa? Jadualnya ialah nak melepaskan 7,800 liter sehari untuk selama 30 tahun. Itu pun sebelum dilepaskan, dia akan ambil kira keadaan laut pada masa itu. Jadi bermakna selagi mengikut jadual, kesan radioaktif kepada manusia adalah sangat kecil, 1000 kali lebih kecil dari apa yang kita alami daripada setiap hari daripada radiasi persekitaran. Apa itu radiasi persekitaran? Kita jangan lupa, komputer kita mengeluarkan radiasi, handphone pun mengeluarkan radiasi, 5G, 4G, dia punya alat yang dekat tepi jalan tu dan dalam rumah kita tu mengeluarkan radiasi juga. Dan ada setengah tempat yang memang dah sedia ada radiasi radioaktif yang sangat lemah, tapi still ada. Mungkin kita kata negligible lah, tapi ada. So memang ada radiasi persekitaran. Pakar lain iaitu Profesor Gary Thomas yang mengajar patologi molekul di University Imperial College London. Imperial memanglah top universiti lah, dekat, bukan saja dekat London tapi dekat England, dekat seluruh dunia lah. Profesor Gary Thomas dia kata apa?
mengambil kira bahawa air itu dilepaskan ke dalam satu lautan yang mempunyai saiz body yang begitu besar. Dengan itu ia akan segera melarutkan bahan radioaktif yang begitu kecil itu. So maknanya tuan-tuan, in short, nothing to worry. Chill, relax, cool. InsyaAllah tak ada apa-apa. Komen Pak Ya, status air kita air laut. Kita dibenarkan berwuduk dengan air laut. Bermakna ia bersih lagi, suci lagi, menyucikan. Dan kita boleh makan bangkai, contoh ikan sotong dalam laut. Bermakna tiada pencemaran. Sebab air yang besar itu, air laut itu boleh menyucikan. So itulah yang pandangan Pak Ya. Kita tak perlu risau sangat. Cuma sebagai manusia biasa, kadang-kadang adalah rasa fear kan, fear factor kan. Sebab orang semua masukkan fear factor tentang ini kan. Persekitaran kita, media masa semua bombat kita dengan faktor ketakutan. So tak apalah. Kalau tu jangan makan seafood, terutama yang datang daripada China, daripada Jepun, daripada Korea, yang mana berada di lautan Pasifik itu. So itu saja buat video sekali ini. InsyaAllah Pak Ya mohon kawan-kawan kalau ada kebaikannya sila share, like, komen video ini di bawah ini ya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu di video yang akan datang.